sir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kalau Allah kata dia adalah perbuatan keji, arak, berjudi, bertenun nasib, menyembah berhala, ini adalah perbuatan keji daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Maknanya sekalian manusia lah tak elok. Islam ke tak Islam ke, tak eloklah berjudi, minum arak, menyembah berhala. Tak elok lah. Bila Allah kata haram, haram. Tak boleh pula kita kata ini orang kafir tak apa, ni hak dia orang. Apa hak pula? Macam dadah lah. Cuma tengok dadah. Ada kita kata pada orang kafir, dadah tak apa, dia memang boleh makan. Dia memang boleh makan dadah. Kita tak boleh. Apa pula? Dadah kau kafir ke, kau Islam ke dalam kau. Silap hari bulan gantung. Kenapa dalam bab arak, sebab hari ni ada orang kata arak tu hak bagi mereka. Hak apa benda kan? Cuma kalau dia orang nak minum, pastikan ada syarat-syarat dia. Bukan boleh minum kau suka hati kemudian mabuk kemudian langgar orang. Tak boleh lah macam itu. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang Al-Quran, Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita dengan bimbingan daripada Al-Quran ini untuk menyelamatkan kita. Dia bukan nak menyusahkan kita. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bukan nak menyusahkan kita, nak menyenangkan kita. Nak bagi kita baik. Nak bagi kita elok. Bukan nak jadi beban, nak jadi berat, nak menyusahkan kita semua, tidak. Punyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah payah nak mengajak kita ini semua masuk syurga dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang membenci seruan dakwah Rasulullah, menentang, menghalang, malah sampai satu tahap nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita duduk pada kedudukan Rasulullah. Nak mengajak orang buat baik, orang benci. Macam kita sekarang lah. Kita nak ajak orang buat baik, tapi orang tak suka. Orang benci, orang huru-harakan kita, orang susahkan kita. Datang tak perasaan sedih kepada kita? Datang tak perasaan kecewa kepada kita? Orang nak ajak jadi baik, kita pula dikatakan dengan berbagai-bagai cercaan, hinaan dan sebagainya. Maka sudah pasti timbul perasaan sedih. Begitulah Allah Ta'ala menasihati, Allah Ta'ala mengajar, Allah Ta'ala memberikan asuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim. Maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan diri engkau. Bakhi'un nafsak. Engkau pula yang nak membinasakan diri engkau pula dengan sebab apa? Ala atharihim. Atas apa tindakan mereka, kesan daripada tindakan mereka itu, illam yu'minu bihadzal hadith. Kerana tidak beriman dengan apa yang disebutkan oleh engkau, apa yang disampaikan oleh engkau daripada Al-Quran ini. Kesan buruk tu, atharihim, kesan daripada perbuatan-perbuatan mereka. Maknanya tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut bahawa orang yang tak beriman kepada Al-Quran bukan setakat mereka tidak beriman, ada benda-benda lain yang menuruti sifat tidak beriman itu. Sifat itulah kadang-kadang menimbulkan kepada kita satu perasaan. Cuba tengok apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda yang berlaku pada Nabi? Dihina. Bayangkan dihina. Dikutuk. Diperangi. Di kampung halaman sendiri. Malah ada saudara mara Rasulullah sendiri yang menentang Rasulullah ketika baginda berada di Mekah.
Bayangkan tuan-tuan, bukan tak kenal. Bukan tak kenal Abu Lahab, bukan tak kenal Abu Jahal, bukan tak kenal Abu Sufyan. Kenal semuanya. Bukan tak kenal menantu, semua kenal. Tetapi golongan-golongan ini menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk penentangan bukan setakat penentangan begitu saja. Penentangan yang sampai mengangkat senjata. Kita lihat di Taif, bagaimana Rasulullah dihujani dengan batu bata, dibaling dengan batu, berdarah Rasulullah, berdarah. Sampai ada riwayat yang mengatakan kasut Rasulullah, capar Rasulullah tu berlinang darah dalam dia. Kita sebagai penceramah tak ada dibaling batu macam tu lagi. Nabi Muhammad bersolat, orang kacau. Nabi Muhammad mengajak orang untuk menyertai Rasulullah, untuk selamatkan. Malah ada sahabat-sahabat Nabi tadi diseksa dengan seksaan yang sangat teruk. Satu. Yang kedua, kita lihat bagaimana mereka atharihim ini tuan-tuan, bukan setakat penentangan yang berlaku sikit-sikit sama-sama mereka, ya tak, diajaknya orang lain. Misalnya di Madinah, misalnya golongan-golongan Yahudi tadi berpakat pula dengan golongan munafik pula, dengan golongan-golongan kufar yang lain, berpakat pula daripada Mekah bagaimana nak hentam Nabi Muhammad dan orang-orang Islam di Madinah. Sedangkan mereka telah ada perjanjian taat setia dengan Islam, dengan Rasulullah. Mereka mungkir perjanjian, malah membuat gerakan dan pakatan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gerakan kafir pula. Dah bagi tempat tinggal, bagi tempat untuk berniaga, tak kacau barang hampa. Oi, tikam dari belakang pula tuan-tuan. Kemudian kita lihat penentangan yang berlaku kepada Rasulullah daripada golongan munafik yang bermuka-muka di hadapan orang Islam, tetapi mereka lah yang menjadi gunting dalam lipatan, yang menjadi enau dalam beluka. Mereka inilah tuan-tuan yang merosakkan kekuatan Islam. Malah mereka juga membina masjid semata-mata untuk menidakkan masjid yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, mereka juga buat masjid, tapi masjid mereka dirar, mempunyai tujuan yang jahat untuk memecah belahkan umat Islam. Sedang penonton yang saya hormati, maka perasaan kekecewaan ini, kesedihan berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berpesan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan sedih, jangan binasakan diri engkau, jangan feras, jangan fed up, jangan letih dengan apa yang telah mereka lakukan kepada engkau, disebabkan mereka menolak. Jangan sedih. Sebab tugas Nabi Muhammad hanya sebagai penyeru, mubasyira wa nazira. Orang tak nak ikut, nak kata apa? Tugas Rasulullah bercakap, tugas Rasulullah berdakwah, tugas Rasulullah menyelamatkan kita. Orang tak nak ikut. Macam petang tadi lah, Kak Leha, Kak Nak yang duduk di kampung bakar sampah, ambil daun kering, longgok setempat bakar. Masa itu dah pukul 6.45. Api menyala, api marak. Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipah, cuba tengok. Waktu api marak tu, berapa banyak binatang yang datang. Binatang yang kecil-kecil yang terbang. Kita kata jangan masuk. Halau. Pergi tempat lain, api. Dia masuk juga. Dia masuk. Walaupun kita kata jangan pergi, jangan masuk, jangan buat. Begitulah bandingannya tuan-tuan. Rasulullah kata dah, jangan pergi, ni jalan ke neraka.
Jangan buat, ini jalan ke neraka. Jangan ikut, ini jalan ke neraka. Jangan kekalkan, ini jalan ke neraka. Ambil jalan